Babun fi taqlidil khayl bil autar. Bab mengikat kuda dengan tali panah. Dengan tali panah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim bahawa Abu Bashir Al-Ansari menceritakan kepadanya bahawa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya. Qala, kata Abu Bashir, fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang utusan. Qala Abdullah bin Abi Bakr, Abdullah bin Abi Bakr berkata, saya rasa dia berkata, ini dia Abdullah bin Abi Bakr kata, saya rasa annahu qal, dia berkata, yani perawi di atasnya lah, perawi di atasnya itu ialah Abbad bin Tamim. Wan nas fi mabitihim, ketika orang ramai berada di tempat bermalam mereka. La tabqayanna fi raqabati ba'ir qiladah min watar wala qiladah. Satu la tabqayanna atau la tubqayanna boleh juga. Tetapi riwayat kebanyakannya la tabqayanna, jangan sekali-kali ada di tengkuk unta atau di leher unta qiladah min watar, kalung daripada tali. Yang ini tali panah tu, ibu panah tu, busur atau kata busar, tali busar. Wala qiladah, dan jangan juga qiladah tali tengkuk yang lain. Illa quti'at, melainkan dipotong, diputuskan. Yang ini Nabi SAW kata, jangan ada tali, apa-apa tali di tengkuk atau di leher unta tu, semuanya kena potong belakang. Kata Malik, saya berpendapat Nabi SAW berkata begini kerana orang ramai memakaikan tali itu untuk menjaga untanya daripada terkena gangguan makhluk halus. Min ajlil ain, kerana mata di sini bukan mata biasa, ini pandangan makhluk halus atau gangguan makhluk halus. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Wahab Al-Jushami, dia sahabat, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtabitu al-khair, irtabitu al-khail, tambaklah kuda, tambaklah kuda, maksudnya milikilah kuda. Wamsahu binawasiha wa ajaziha, dan sapulah bahagian mukanya, bahagian hadapan kepalanya, gosok bahagian hadapan kepala. Wa ajaziha, dan bahagian belakangnya, punggungnya, gosok punggung dia. Awqal, atau kata baginda, wa akfaliha, yakni di tempat ajaziha tu, akfaliha maksudnya sama juga, bahagian belakang tu, dekat ekor dia, bahagian itulah punggungnya. Wa qalliduha, ikatlah kuda itu, tapi jangan kamu ikat dengan tali busar panah.
Ini bab tentang menggantung loceng. Menggantung loceng di tengkuk binatang. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummi Habibah daripada Nabi SAW baginda bersabda, malaikat tidak bersama dengan orang-orang yang ada di kalangan mereka loceng. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak bersama dengan orang-orang yang berjalan, musafir lah, orang bermusafir yang ada pada mereka itu loceng atau anjing. Mereka tak ikut sekali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda tentang jaras, tentang loceng, mizmarus syaitan. Dia kata itu seruling syaitan. Ini bab tentang mengenderai, naik binatang yang makan najis. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya dia melarang. Ini dia maksudnya Nabi SAW melarang daripada menaiki binatang yang memakan najis. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW melarang daripada daripada dinaiki unta yang memakan najis. Kalau nak terjemah harfiah agak, daripada binatang yang memakan najis daripada unta untuk dinaiki. Tak sedap lagi tu, tak sedap lagi tu. Jadi Rasulullah SAW melarang daripada dinaiki unta yang memakan najis. Itu saja. Babun fir rajul yusammi dabbatahu. Ini bab tentang orang yang menamakan, memberi nama kepada binatangnya. Binatang peliharaannya itu dia bagi nama. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Mu'adz, katanya pernah saya di belakang Nabi SAW, yang ini naik gendong Nabi, naik hemar, yang dipanggil Utair. Babun fin nida' inda nafir. Ini bab tentang panggilan atau seruan ketika diseru untuk berjihad. Ya khailallah irkabi. Wahai pasukan berkuda Allah, irkabi. Maksudnya naiklah kenderaan masing-masing. Cepat naik kenderaan masing-masing. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, katanya amma ba'd, sesungguhnya Nabi SAW menamakan kuda kami, yang ini pasukan berkuda kami, khailallah, kuda Allah, yang ini pasukan berkuda Allah, idza fazi'na, apabila kami terkejut, apabila kami ketakutan. Rasulullah SAW suruh kami bila kami ketakutan atau kami dikejutkan dengan pasukan musuh, supaya bersatu, bil jamaah, supaya duduk beramai-ramai, sabar dan bertenang. Wa idza qatalna, dan bila kami berperang pun Nabi SAW suruh gitu juga, suruh beramai-ramai, sabar dan sakinah. Ini bab larangan daripada mengutuk ataupun melaknat binatang
Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Imran bin Husain bahawa Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan, tiba-tiba dia dengar atau terdengar suatu kutukan atau orang melaknat. Nabi SAW pun kata, apa ni? Mereka pun kata, orang ramai-ramai, ni fulanah, dia ni duduk laknat unta dia. Rasulullah SAW pun kata, da'u anha, wa turun barat, wa turun barat daripada atas unta, kerana unta ini sudah kena laknat. Nabi SAW, mereka pun, yang ini sahabat-sahabat pun buat turunlah barat daripada belakang unta itu. Kata Imran, saya semacam masih nampak lagi unta itu berwarna kelabu. Babun fit tahrish bainal bahaim. Ini bab tentang melaga-lagakan binatang, menyambung binatang. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW melarang daripada menyambung binatang-binatang, daripada melaga-lagakan binatang-binatang. Babun fi wasmid dawab. Ini bab tentang memberi tanda pada binatang dengan menyelarkan besi panas pada mana-mana bahagian anggotanya. Itu asal dia, makna wasm. Maksudnya memberi tanda lah, memberi tanda. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas, katanya, saya bawa saudara saya ketika ia baru lahir untuk Nabi tahnikkannya, untuk Nabi SAW mentahnikkannya. Rupa-rupanya Nabi SAW berada di kandang. Bila pergi, saya dapati Nabi SAW berada di kandang. Beliau sedang menandakan seekor kambing. Ahsibuhu qal, saya rasa dia berkata. Ini siapa kata ni? Syu'bah kata. Dia berkata, dia tu maksudnya Hisham lah, perawi di atas dia. Perawi di atas dia tu iaitu Hisham. Saya rasa Hisham kata Nabi bagi tanda tu pada telinganya. Telinga kami, bagi pada telinga kami. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW pernah dibawa lalu di hadapan baginda seekor himar yang ditandai pada mukanya, mana ditandai dengan besi panas, yang diselarkan mukanya dengan besi panas sebagai tanda. Baginda bersabda, belum sampai lagi ke kepada kamu? Kamu tak tahu lagi ke yang aku laknat orang yang menyelar binatangnya dengan besi panas di mukanya atau memukulnya di mukanya? Nabi SAW melarang daripada perbuatan seperti itu. Ini bab larangan daripada dibiarkan himar mengawan dengan kuda. Dibiarkan himar mengawan dengan kuda. Karahiyatul humur tunza 'alal khayl. Mana dilarang himar tunza, dinaikkan di atas kuda. Mana kuda tu betina, himar tu jantan. Mana dilarang membiarkan himar mengawan kuda. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, katanya Rasulullah SAW dihadiahkan seekor bagal. Baginda naiklah. Kata Ali, kalau kita biarkan himar ini menaiki kuda, jadi kalau kita biarkan himar ini mengawal dengan kuda tu,
nescaya kita akan dapatlah bagal yang seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mari di sini Islam. Oh gitu. Ya, sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yaf'alu dzalika alladziina la ya'lamun." Yang melakukan begini hanyalah orang-orang yang tidak mengerti. Babun fi rukubi thalathatin ala dabbah. Ini bab tentang babun fi rukubi thalathatin ala dabbah. Ini bab tentang 3 orang naik seekor binatang. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far, katanya Nabi SAW bila pulang dari sesuatu perjalanan, istaqbala bina, dia akan menyambut kami. Dia akan menyambut kami. Sesiapa di antara kami yang datang dahulu untuk menyambutnya, dia akan meletakkannya di hadapannya. Fastaqbala bi, mana orang tua saya bawa saya untuk menyambut Nabi SAW. Dia pun letaklah saya di hadapannya, ini di hadapan kenderaannya. Thumma istaqbala bi Hasan atau Husain, kemudian Nabi SAW menerima ataupun disambut oleh Hasan atau Husain, menerima Hasan dan Husain. Lepas tu bawa Hasan dan Husain mari untuk menyambut dia. Maka Nabi SAW meletakkannya di belakangnya. Fadakhalna al-Madinah wa inna lakadzalik. Lepas tu kami masuk ke Madinah, wa inna lakadzalik, dalam keadaan kami begitulah. Mas kat tu dulu. Kita tengok semula. Babun fi taqlidil khail bil autar. Ini bab mengikat kuda dengan tali busar. Kita panggil busar pun ialah juga, busur pun ialah juga. Mana lebih tepat, boleh jadi boleh kedua lah. Sebab orang kata dia serupa dengan ibu panah. Ibu panah itulah maksudnya busar atau busur itu ibu panah. Serupa lagu itulah juga pembesar kapas. Dia guna pembesar tu. Mungkin wallahu a'lam lah, mungkin lebih betul busar sebab pembesar kapas. Dia sebut dah, tapi dia besar lah sebab ibu panah besar. Dia letak kapas tu, dia tarik nak beri hancur kapas tu. Itu orang panggil pembesar kapas. Jadi tali dia tali pembesar itu kat tempat letak anak panah, ujung anak panah di tali tu. Tali tu Nabi SAW larang ikat di tekuk kuda. Dia larang. Padahal di dalam hadis ni tak ada sebut kuda pun. Di dalam hadis bawah tajuk, cuba perhatikan, la tabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar wala qiladah. Jadi sini ba'ir yang disebut. Ba'ir itu unta, bukan kuda. Bapa Imam Abu Dawud tukar kira-kiranya, moga dia imam hadis juga, serupa dengan Imam Bukhari lah. Dia tukar lah, sebut dalam hadis tu unta, tapi kalau dalam bab perang ni hak sesuainya kuda. Lebih banyak digunanya kuda. Nak rayaknya bukan unta saja, tak boleh ikat lagu tu, kuda pun tak boleh juga.
Hak lain-lain pun tak boleh juga sekiranya mudarat ataupun sekiranya ada sebab-sebab yang dilarang itulah. Sebab tali dia tu halus, mudah peling, orang kata mudah belik. Bila belik tu cekik lah, tercekik. Cekik boleh jadi mampu, dah jadi sakit lah kuda tu. Jadi hal ni semua ni dalam bab ataupun kitabul jihad lagi. Bila begitu, maksudnya ialah jaga kenderaan kita, hak kita nak guna buat perang, jaga mula. Kalau zaman dulu kuda, unta, hak tu lah jaga. Kalau zaman dulu ni orang buat perang dengan dia, anggap dia kenderaan yang kapal terbang, hak kena jaga. Jangan bila masa nak guna tu tak boleh guna, gosok situ gosok sini baru nak baiki pada masa tu. Kereta kebak, kapal selam, lori askar dan sebagainya, tu kena jaga molek maksudnya. Kalau tak kira lagu tu kan, siapa dia guna kuda untuk learning apa kan. Jadi maksudnya nak jaga kenderaan. Seperti mana Imam Abu Daud tak ada sebut dalam hadis ni, untuk dalam hadis ni tak ada sebut kuda, tapi dia kias, berdasarkan kias. Boleh pakai kias di sini. Jadi kiaskan dengan unta tu kuda. Kuda pun begitu juga, natal tak erti juga. Kalau dia dah peling tu, takut dia tu, dia tak erti dah nak buka. Moga dia menatal walaupun dia tu hebatlah, tangkas lah. Dalam Quran sebut wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Memang dia puji kuda. Allah SWT puji kuda, kuda yang berlari pantas, dalam keadaan nafas dia bunyi, nafas dia bunyi. Fal muriyati qadha, kalau dia jalan di atas batu, memercik api daripada kaki dia tu, kuat dia berlari di atas batu itu. Nak cerita hebat kuda tu, bila berlari di atas batu tubik api di kaki dia. Fa atharna bihi naq'a, apa ni, fal muriyati qadha fal mughirati subha, mengubah suasana pagi. Suasana pagi yang tenang tu berising. Kalau dah kuda lagi, kuda nak pergi perang. Fa'atharna bihi naq'a, pada waktu pagi yang sejuk tu biasanya tanah-tanah ni tidak berdebu. Kerana apa? Kerana ditutup oleh embun. Jadi tidak berdebu. Tetapi pagi-pagi itu pun dah kuda berlari jadi berdebu. Berasak naik. Fawasatna bihi jam'a, dalam keadaan lagu tu dia meredah bahagian tengah pasukan musuh. Tuhan ayatnya apa dia binatang. Binatang ni walaupun tak erti, tapi dia terutai budi, kenal budi tuan dia. Dia tahu jasa tuan dia. Kalau dah tuan dia pecuk dia akan pergi, tak kira masa mana, malam kau pagi kau tengah hari, kau panas setara mana, sejuk kau pergi. Daging tu tak kira, tepuh, rempuh lah. Dan tuan dia suruh rempuh, dia rempuh, dia tak cara. Padahal dia boleh mati tu, kena anak panah bos, itu juga dia. Kena lembir kau, kena pedal kau, luka juga, boleh cacat, rebah juga, tapi tak cara. Tuhan nak cabar manusia, maksud sebenarnya nak cabar manusia. Manusia mana banyak nikmat dengan kuda. Hak orang bui banyak lagi manusia. Kuda tu dia yang mengenal budi gitu semua tu, tak takut mati tu. Tu dia bui apa sangat, bui rupuk je. Paling tinggi adalah bui kaca-kaca sikit, kaca dah kau gapo tu je, sanggup mati. Lepas tu bui ke manusia, gapo dia
Kuih saja tak habis nak bila. Nasi macam-macam nasi. Ujar panah lagi, biryani lagi, goni lagi. Apa banyak. Tapi manusia, innal insana li rabbih lakanu, dan seterusnya. Nakuk manusia, tak ingat budi, tak ingat Tuhan beri sepanjang mana nikmat ke dia. Tu kuda. Ni kuda ni kenderaan lah pada masa tu. Gambarannya dalam Quran gitu tentang kuda ni. Jadi kuda ni, hak ni lah yang menyelamatkan kita. Hak ni lah yang nak bawa kita pergi perang. Kalau silap-silap kita mati saja, tak kena kaya. Sebab apa? Kuda tu lemah. Belum sampai ke mana kita suku dari situ. Sebab apa? Kuda tak cara. Jadi kena cara molek kuda. Kalau zaman itu unta nak guna sebagai kenderaan buat perang. Zaman lain ni galai lah. Kena cek semua. Kata aku lama kan karak gramak habis. Jadi bila sampai masa tu kokah-kokah habis masa situ je. Orang mari dah peluru berpandu jatuh dah. Kita baru nak lepas. Pasal apa? Tidak cek. Tidak jaga molek. Senjata-senjata. Begitu juga kenderaan-kenderaan tu. Itulah maksud dia. Tetapi ulama-ulama royak ni banyak lagi sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kerak belaka, putus belaka tali ni. Kalung daripada tali besar tu ke ataupun kalung lain. Suruh potong sebab apa? Jadi ada beberapa sebab. Antaranya kalau tali tadi ikat dengan tali tu boleh peling. Bila peling tu tak boleh makan lah. Jadi sakit. Boleh mati. Satu. Yang keduanya, ni kalau nak pergi perang, nak agak dia perhiasan kalung, pakai kalung agak dia. Kau kuda tu, kuda tidak perlu kepada benda tu semua. Kalau nak sebagai perhiasan, nak hibur boleh lah. Ni nak perang. Lepas tu duduk pakai benda tu kau musuh cepat tahu kita ada. Dah pupuk kita pergi tu dia bunyi dah. Jauh lagi bunyi dah. Loceng tekuk tu. Jadi pupuk dia nanti tunggu kita, nanti panah kita kalau sampai itu. Zaman lain ni pun begitu juga. Orang nak kenderaan tu kenderaan yang tahu-tahu tu bom jatuh dah. Kenderaan tu pakai mana-mana. Tidak belum siapa tu gagal bunyi. Jadi orang pakai tunggu senang nak berdiri, nak tembak. Hak naknya hak jenis lagu tu, jangan ada sesuatu yang menyebabkan pihak musuh sedar dan dia berwaspada, duk tunggu kita. Jadi kita ni maknanya macam pergi apa ni, macam jadi mangsa kepada dia lah, pergi serah diri kepada dia lah. Sesoalannya begitu. Sebab apa? Nak perang. Jadi tak usah pakai benda-benda lagu tu lah. Ada juga ulama yang mengatakan tak sewi pakai watar itu, tali besar itu, sebab ada antara orang-orang jahiliah, sahabat-sahabat pun ada juga terpengaruh lagi pada masa itu, iaitu dia pakai tali itu kononnya sebagai azimat lah. Jadi kalau pakai tali itu jadi kuat kuda ni. Sebab apa Tok Muhammad ni beri misalnya, pakailah kau kuda. Nabi suruh putus, tak ada kena mengena waktu semua tu. Kerak tu. Kuda dia kena jaga molek, beri makan molek, beri latihan molek baru ada faedah. Bukan dengan cara pakai azimat gitu. Serupa kita jugalah. Kalau ni nak suruh budak tak biasa kau duduk siu, pen lah, cucu pen dengan air tawar lah, macam-macam. Tak ada faedah. Waktu ada faedah ngaji gomo ni boleh molek, boleh tak ada tepuk tawa agak apa pun. Hak tu Nabi nak apa dah tu. Itulah yang Imam Malik kata. Imam Malik berpendapat begitu. Qala Malik ara anna dhalika min ajli al-ain. Imam Malik kata hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni kerana orang duduk anggap kalau kuda tu dipakaikan begitu tak kenalah gangguan makhluk halus. Jadi dia jadi gagah.
Kalau tidak dia jadi liar, kau jadi gapo, kadang diganggu oleh makhluk halus. Jadi duk percaya atas tali tu. Hak tu tak boleh. Qiladah pula kalung tu sebab tak adilah. Kalung nak perhiasan awak kepada dia. Orang nak pergi perang tidak pakai perhiasan. Binatang-binatang kenderaan pun gitu juga, tak perlu tu. Benda tu tak perlu. Supaya juga kalau kapal terbang kau gapo kena perhiasan awak gapo dia. Kapal terbang penumpang boleh lah perhiasan. Kalau kapal terbang perhiasan tak perlu. Yang perlunya orang tak perasan. Kalau bunyi tak bunyi, tahu-tahu tu siapa ada. Lepas ada bom. Lepas ada bom. Begitu cara dia. Kalau kenderaan. Jangan musuh tu kabar dulu lagi sebelum kita sapa. Sedaplah dia tunggu bui kita. Itu maksudnya di sini. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Wahab Al-Jushami. Dia ni sahabat. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtabitul khail, ikatlah kuda. Maksudnya simpan, milikilah kuda. Ikat. Sebab hak kita ikat. Hak orang dia ikat. Sebab kita kereta lah. Parking lah kereta. Maksudnya ada kereta baru boleh parking. Ada kereta baru boleh parking. Milik dulu. Di sini bermaksud gitu. Sebab apa? Benda ni perlu dalam kehidupan kita. Untuk perjalanan zaman dulu perlu kepada kuda. Peraklah kuda. Kalau tidak kita kena menyewa, susah sewa kuda. Ataupun kita menumpang orang. Orang pula merung macam-macam. Ukit gitu gini, payah. Milik sendiri. Ikat kuda maksudnya milik kuda. Kalau zaman lain ni kereta. Itu kalau untuk keperluan biasa. Hak ni Nabi SAW nak dia bukan setakat keperluan biasa. Nak buat apa kan? Mana hidup kita ni kena cerdas. Bukan setakat nak pergi-mari masjid kau, nak pergi-mari kedai kau, supermarket kau, dah. Cerdas nak apa kan? Hak lagu tu, hak dia ajar ni. Kalau kuda cerdas selalu. Untuk apa kan? Supaya kita bila sampai masa pergi kepada pihak kerajaan, dia kata tak ada kuda, dia mau tak lagi. Tidak jadi gitu. Kalau sebab kuda, kita ada dah kuda. Nak kebenaran saja. Kalau sebab senjata tak lagi, saya ada dah senjata. Saya beli sendiri. Itu caranya. Di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ni dia gomoh kau tu lah. Senjata ada, kuda ada. Bila-bila masa, bila dipanggil boleh pergi selalu. Tidak kata tunggu pihak kerajaan bui. Kalau tak ada, tak lagi bermuja. Sahabat-sahabat tidak begitu. Sebab apa Nabi SAW ajar dia semangat jihad, semangat berjuang. Jadi dia kalau boleh tak saya gantung dengan orang lain. Ini kalau kuda. Pasal zaman ni zaman ni bukan lain. Hak moleknya kita buat diri lah. Tapi dah tak pandai. Nak buat mana kapal terbang canggih gitu mau. Kena belajar lah maksudnya. Biar boleh buat hak tu, biar boleh simpan sendiri. Jangan menumpang dengan orang, jangan nak beli dengan orang. Kalau kita nak tunggu beli dengan dia, kita balas dengan dia, dia tak sejual. Habis lalu kita, habis kira-kira. Kau musuh kita, dia jual. Maksudnya kena fikir hak tu lah. Kena fikir hak tu. Jangan siapa musuh cukup senjata, kita tak ada senjata. Musuh ada kenderaan cukup, dengan kapal selaynya, dengan kapal terbangnya, dengan kereta kebahnya, dengan peluru berpandunya. Ada belaka. Kita tak ada. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke kiri? Nak pedal terbang? Kecek saja boleh. Tak ada apa. Buat boleh. Hak sengoti. Hak sengotinya kena menyiapkan benda-benda lagu ni. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena sediakan untuk menghadapi mereka, musuh ni, kekuatan semampu-mampu kamu. Setakat mana kamu boleh, kamu kena cari kekuatan itu. Tak dapat tidak. Dalam dunia Allah ni
hampir-hampir tak ada negara hak tak ada pasukan tentera, tak ada bahagian pertahanan, semua ada. Walaupun semua tak siapa kan, tapi semua ada. Apa nak royak perlulah benda ni. Kita tak siapa dah orang bagi nak mana. Kalau kita tak ada kapal satu, lagilah sedap hati orang. Sedap hati orang. Ni kalau kita ada, kalau dia ada nuklear, kita ada nuklear juga. Misalnya mikir banyak kali lah. Sebab apa? Kalau dia main kacau negeri kita, kita boleh kacau juga negeri dia. Bukan kita saja yang mati, dia pakai dia mati juga. Dah nak mati belakang lah. Dia jadi lagu tu. Tak berani. Ni dah kita bergantung dengan orang, tak ada sendiri. Milik pun milik dengan beli dengan orang. Kena baik dengan dia, kena tunduk pada dia. Sering berlakunya duduk balas sama sendiri, perang sama sendiri. Dia jual senjata kita. Bukan dia orang kafir, dia orang Islam, sama sendiri. Hak itulah yang berlaku di dunia Islam sekarang ni, mana-mana. Wamsahu binawasiha wa ajaziha, sapu, gosok muka ataupun bahagian hadapan kepala kuda tu. Mana kuda ni sendiri binatang yang perlu kita berlembut dengan dia. Ketika dia kasar tu kasar, ketika dia pergi perang tu tak kira lah. Derahnya larinya, repuh musuh tu tak kira lah. Tapi ketika dia bersendirian, dia perlu dimanja-manjakan. Itu kalau sampai itu pegang kuda lah, betul lah. Jadi kita kena layan dia dengan baik, supaya dia jinak, dia mesra dengan kita, dia berasa terhutang budi dengan kita. Ini tuan dia. Inilah sama-sama hidup mandi dia, duk gosok dia. Gosok bahagian mana? Nabi SAW ajar bahagian dahi, atas muka gosok. Lepas tu tepuk-tepuk belakang dia. Tepuk, gosok. Dia suka. Inilah tuan dia. Dia sanggup matilah kerana tuan dia tu. Gitu. Pak kita lah ni golai dah pula, tak ada lah gosok-gosok lagu tu. Gosok agak dia kereta, punggung kereta. Gonyok biar jadi cuci tu, iyalah betul lah. Pergi basuh kereta, jaga molek, tengok bahagian minyak dia, bahagian gear dia, bahagian gapo dia, biar molek belakang. Itulah maksudnya. Jangan kira bahagian atas saja, tayar dia pun kena tengok juga. Biar kita bila perlu boleh selalu. Tidak kata bila perlu kaki-kaki kau saya bocor pula dah. Ya bini nak beranak dah. Ni hak kadang biasa lah. Kadang biasa. Kalau perang lagi teruk lagi. Kena cepat. Nak lari kau nak gapo kau. Lagi teruk. Jadi bila kita pegang sesuatu kenderaan, kalau kenderaan yang ada nyawa semua binatang ni, dia ada juga perasaan dia tu, cara dia. Kita kena layan cara dia. Kalau tidak kenderaan lagu tu, sepok kereta, sepok gapol ni, kena layan cara dia. Gapa dia nak. Kalau tidak, kan tak boleh pakai lama lah. Rosak. Tak kena gaya, kita sendiri hangus dalam tu. Tak kena gaya. Lagu tu. Ataupun akfaliyah tu sama dengan ajaziyah, lafaz dia saja bezanya. Wa qalliduha, ikat, Nabi kata ikat. Tapi jangan ikat dengan tali. Bukan tak ikat. Kalau perlu ikat lah. Tapi ikat dengan sesuatu yang tidak mencekik dia. Kalau tak ikat, lepas tu kuda tu pula tidak terdidik dengan molek pula. Yang pergi rata kok sen lah. Ngom nata. Kecuali kalau hak erat dah, kita kata. Hak erat dah. Hak tu kita lepas pun tak pergi. Kalau lagu tu tak payah. Bebas sikit dia pergi makan, cari makan sendiri. Itu kalau kuda. Kalau ni kenderaan, lagu lain lah pula ni. Lagu lain lah, kena cara dia tu lagu lain. Lepas tu kalau kereta penumpang bah ni, orang tidak nak bagi apa kan. Zaman ni orang tidak perang waktu tu dah. Perang dengan dia ada kereta dia, kereta perisai, kereta apa nama ni, kebag apa tu. Hak lagu tu dah lah guna. Maksudnya kena jaga kenderaan yang kita nak guna buat perang tu dengan baik. Itu ya maksudnya. Sebalik ni, jangan buat sesuatu yang menyebabkan jadi terhalang. Bila kita siapa masuk nak guna segera, kita tak boleh guna. Jangan sampai lagu tu.
Tu je maksud dia. Kalau hak kuda tu Nabi royak cara dia hak sama tu. Kalau kuda lagu mana? Bukan tak boleh ikat dengan hak boleh membahayakan dia tu, tak boleh lagu tu. Ikat dengan hak lain, benda lain, dengan tali kau, dengan gapo kau, tali lain lah. Ini bab tentang menggantung ajras, gapo, loceng. Atau loceng ialah kata loceng orang sekarang ni kan dia perak binatang kesayangan dia, kucing, dia pakai kalung juga, bunyi kecil loceng, dia tekuk dia. Begitulah orang ni perak macam-macam binatang, dia ada pakai, ditekuk binatang dia, kesayangan dia tu loceng. Kuda, unta, apa sampai itulah betulah. Nabi SAW bagi peringatan, kalau bukan tak boleh, boleh nak pakai tu. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau kucing duduk mana tu. Kalau dia pakai ke dia gerak sikit, kita bunyi dah, duduk situ. Senang lah nak cari. Begitu juga dengan binatang-binatang ternak kan. Kalau loceng tu bunyi derah molek, dia duduk jauh pun kita dengar, duduk di sana. Senang kita nak cari. Dengan maksud tu tak apa. Atau semata-mata perhiasan, comel kita tengok. Manusia nak tengok comel, tak apa, pakai. Tapi jangan sampai bahaya kepada binatang tu, dan bahaya juga kepada kita. Hak bahaya kepada kita, hak tak bolehnya kalau nak geperah, duduk katung hak tu lagi. Apa nak panggil musuh, biar mari pukul kita, itu terlalu tak cerdik lah. Jadi dalam hadis dia sebut malaikat tidak bersama dengan pasukan ataupun orang-orang yang keluar dalam perjalanan yang ada loceng bersama mereka. Nabi tak boleh, sebab loceng ni bunyi, bila bunyi musuh tahu lalu. Tak kira lah loceng lagu mana. Khususnya di sini loceng tu yang ada di tengkuk binatang. Bila berjalan kuda tu, bila dia berlari, kau dengar bunyi. Untuk kau misalnya kalau lari, kau dengar bunyi. Jadi kau dengar bunyi, kau banyak kabar lah musuh-musuh ni. Jadi itu tak ada faedah untuk kita, bahkan membahayakan diri kita. Benda yang seperti itu tidak akan dibuat oleh orang-orang yang cerdik. Nak pergi perang ni bermakna kalau tidak sabit ni, bila kita perang ni boleh jadi mati lah. Ada kemungkinan tu. Tiba-tiba kita pergi sediakan sebab-sebab untuk banyak lagi mati kepada musuh. Tak kena lagu tu. Dia kata malaikat tidak bersama, malaikat tidak suka lah. Sebab malaikat dia suka kepada hak benda molek, benda yang ada faedah, benda yang berguna, benda yang membahayakan kita, dia tak suka. Jadi malaikat mana ni? Dalam syarah dia sebut kira-kiranya bukan malaikat hafazah dan malaikat katabah lah. Malaikat aju tulis dosa atau kebajikan tu ada semua. Ataupun malaikat yang jaga seseorang tu ada semua. Ini malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Sebab kita nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala duduk mana-mana pun, terutama dalam perang, bila-bila masa boleh mati, biar mati dalam rahmat. Ni malaikat ada, nak bawa rahmat pada kita, nak istighfar untuk kita, nak minta ampun untuk kita. Tak ada. Rugilah. Rugi. Jadi malaikat ni dia akan bersama dengan seseorang tu, bila seseorang tu jadi meningkatkan diri dia, jadi tinggi, jadi semakin hampir dengan alam malaikat, alam dia serupa dengan dia, baru dia dekat. Kalau kita tak ada tu, alah kau kotor, alah kau tak molek tu, hak dekat dengan kita syaitan. Bila tak ada malaikat, syaitan lalu. Dekat syaitan ni banyak benar, hak tak ada faedah lah, hak bahaya kepada kita lah, hak tu dia suka benarnya. Sebab tu Nabi SAW royak benda dalam perang, dalam apa pun kita perlu kepada bantuan makhluk-makhluk lain. Makhluk lain tu siapa dia? Malaikat lah. Bila ada malaikat, syaitan, kau jin, gapo tak boleh gapo dah, tak boleh buat apa dah, kuat balik kita dah. Tak sedut urusin lah gapo-gapo. Kalau ada malaikat duduk sekali, kuat balik kita. Gitulah maksud dia. Jaras dalam riwayat yang kedua tu loceng. Tak kira lah loceng tu pada
Tekuk kuda kau gapo kau tak kira lah. Aukal ataupun anjing. Anjing pun tak boleh juga. Dalam perjalanan. Kalau zaman itu orang berjalan dalam kafilah, dia jalan tu dalam rumbungan pasukan dia. Bila ada loceng, bunyi loceng, puak-puak dia jauh tahu dah. Oh, ni kumpulan mari kita nak pergi ropok lah, sekat dia tu habis. Begitu juga kalau ada anjing menyalak, jadi dia boleh tahu tanda-tanda ni kumpulan orang, dia boleh tahu. Sebab itu tak boleh. Musuh pun begitu juga, tak boleh bagi tahu kepada musuh. Tetapi kalau anjing tu anjing yang molek, tak apa, anjing terdidik. Ni anjing pasti nyalak kau si, sikit-sikit nyalak lalu. Cuba tengok anjing hok rega mahal, tak ada nyalak, senyap buat apa tak nyalak dia, tahu-tahu gak mari. Itu cara dia, kita kecek banyak. Tak ada bising. Cuba tengok, kalau kita pergi di airport di mana, ada kadang-kadang anjing mari, anjing besar mari nak cek dadah ke apa, maksudnya tak ada sibuk. Itu kalau anjing molek. Ni kalau anjing tak ada faedah, maksudnya anjing bawa tak ada faedah, kejut sikit nyalak selalu. Jadi hak ni mana mendedahkan kita kepada bahaya. Sopa juga kalau kenderaan, kalau gapo pun, hak naknya jangan bagi musuh tu perasan. Ikutlah apa cara pun, lagu mana cara, ikutlah. Kadang-kadang kalau musuh tahu, dia pasal perakak dulu lagi. Kita pergi lepas so kena periuk api dia. Dia pasal dah, dia tahu dah kita nak pergi kot ni, kita mari dengan ni, dia tahu dah bunyi kita tu pecek popek pecek galak sangat, tak tahu dia mau tu khabar dia. Jadi tak boleh nak pecek, tak tu kalu nak buat sesuatu yang menyebabkan musuh perasan, tak boleh. Itu kalau dalam perang, bawa sesuatu yang boleh membahayakan diri kita, walaupun benda tu kita suka, dalam keadaan biasa, ketika di bandar, ketika di rumah kita suka, kita pakai, kadang dalam perang dia tidak serupa. Tak boleh duk bawa tabiat tu. Kita ada anjing, kita nak pergi, tak boleh nak menyusah-nyusah, tak boleh. Kita ada kucing, kita nak pergi, tak ada faedah. Nak pergi ni nak pergi mana? Nak pergi perang. Apa ada nak pergi perang, apa faedahnya bawa benda ni? Kau menyusah. Jadi tak boleh bawa, menyebabkan kita jadi semakin susah, membahayakan kita lebih-lebih lagi lah. Riwayat daripada Ala bin Abdul Rahman daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah Nabi SAW bersabda tentang loceng, mizmarus syaitan, jadi ni suruling syaitan. Loceng-loceng ni seruling syaitan. Sebab syaitan nak suruh kita mati. Islam ni hancur, orang Islam mati musnah. Jadi bila ada loceng tu, tak mudahlah orang kafir nak bunuh kita. Jadi itu dikatakan seruling syaitan. Tapi bukan makna kita tak boleh pakai loceng. Di tempat yang boleh pakai tak ada apa loceng. Loceng untuk panggil pelajar, kau pergi masuk kelas dah, habis dah waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga misalnya, pecek loceng, pukul loceng kau, palu loceng kau, boleh. Ataupun apa ni, kita kunci je bunyi loceng, boleh, tak apa. Tapi jangan duduk guna loceng tu, loceng je tak tu kalunya pergi dalam hutan tu, nak pergi perang tiba-tiba bunyi, lagu tu tak sil. Kena kawal lah, jangan beri musuh rasa. Kalau je loceng kita, je tangan kita pun bunyi, itu jadi musuh perasan, seruling syaitan tu orang panggil. Sebab bukan kita saja nak mati, ni gugu kita di lama mana lagi nak mati. Betul mati syahid tu memanglah nak mati syahid, tapi bukanlah mana mati syahid ni mana dedahkan diri kepada bahaya. Setelah jaga habis ring dah, mati juga. Hak lagu tu, hak tu mati syahid betul.
Habis jaga dah, habis dah jaga. Orang tak boleh kesal. Tengok sahabat Nabi dulu kan kena. Semua ni pengajaran dalam hadis Bukhari, dalam lain-lain ada sebut Nabi SAW hantar beberapa orang sahabat dia pergi mengintip musuh. Tiba-tiba dia makan buah kemar, buah butir tengah jalan, dalam perjalanan. Bila orang pergi menjejaki mereka tu, dia perhati ni muka sama-sama dia tahulah buah kemar mana dia tahu. Ni butir buah kemar Yathrib ni, kata Madinah ni, mesti rupa di mari kau ni. Tengok. Kemudian mereka tu jadi terkepung lah, dah mati lepas sorang-sorang. Termasuklah Khubayb, hak kena egak duduk di Mekah selama mana, kemudian dibunuh oleh orang kafir. Termasuklah dia jadi mangsa habis. Sebab apa? Sebab tak jaga mulut. Jadi kena musuh tak boleh kesal. Mana kalau makan kau gali, tutup mulut. Kena jadi kucing lah, dia panas seperti kucing. Kalau dia berok, dia kambuh, dia pandai kambuh, dia tak biar gitu. Jadi musuh dia boleh cari macam-macam, sehingga dalam najis dia boleh cari lagi. Najis ada putih ke lagu mana, dia boleh kesal belakang. Jadi jangan orang boleh kesal. Itu caranya. Sebab sudah ada dah zaman Nabi SAW dulu, cuai sikit je jadi mangsa. Itu pengajaran yang berlaku tu. Jangan jadi gitulah. Kita kemudian ni kena belajar berlaku daripada hak berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi dulu. Hak molek kau, hak tak molek kau, untuk pengajaran untuk orang kemudian. Hak tak molek kau macam tadi tu, itu silap dia lah, silap pokok dia. Jadi mizmarus syaitan, seruling syaitan. Abu Musa al-Ash'ari mengaji Quran sedap. Mengaji Quran sedap, suara dia sedap. Nabi SAW kata, laqad utiya mizmaran min mazamiri Daud. Allah, dia ni telah dikurniakan salah satu seruling daripada seruling Daud. Maknanya seruling ni bukan semua tak molek. Kalau nak kira situ, Nabi kata seruling Daud, suara Nabi Daud tu seruling, bunyi sedap. Maknanya ini tidak menafikan seruling tu kalau kita dengar sedap. Tidak. Kalau sedap tu tetap sedap. Cuma sedap tu kalau bawa faedah. Kalau sedap tu bawa binasa, tak ada guna sedap lagu tu. Kalau sedap tu jadi lala, leka, tak ada faedah kan lagu tu. Atau kalau sedap tu sedap bunyi tu menyebabkan kita terdedah kepada bahaya, tak ada faedah juga. Tapi kalau sedap tu sedap membawa faedah, tu berguna. Boleh jadi seruling ni ada sedap, ada faedah begitu. Sebab Nabi SAW buat perbandingan begitu. Dia tidak kata seruling tu semua syaitan berlaku. Dah. Seruling Daud pun dia sebut juga, menunjukkan di sini tidak mutlak lah, tidak mutlak. Babun fi rukubil jallalah. Ini bab naik binatang yang makan najis. Jallalah, bukan jalalah. Kalau jalalah tu lafzul jalalah tu Allah, lafzul jalalah. Ni jallalah. Jallalah makna binatang yang makan najis. Ayam misalnya, zaman itulah ni ayam makan molek, orang pergi dia beri makanan. Makanan tu lah yang jadi susahnya. Makanan tu mahal. Makanan mahal jadi ayam pun jadi mahal juga. Kalau makanan murah jadi murah, gitulah. Jadi zaman ni tak ada lah hak tak molek tu, tapi kadang-kadang ada juga macam-macam lah muka nak suruh murah, nak cari hak murah. Begitulah, kadang-kadang najis pun boleh jadi juga. Hak tu bergantung kepada pembekal lah. Zaman dulu ayam setengah-setengah ayam ni yang makan najis. Muka orang tandas pun tidak seperti sekarang ni. Tidak seperti sekarang ni. Zaman itu berok rata,
Jadi binatang ni makan najis. Dia ada hukum dalam kitab-kitab fiqh gapo panjang ceritalah. Ada hukum khusus berhubung dengan jalalah. Begitu juga bukan ayat saja, unta ke gapo ada kalanya diberi makanan hak lagu tu. Lagu mana? Lagu mana? Dia nak ceritanya tak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Sebab apa? Sebab dia binatang kalau dia makan najis, makan makanan itu dia akan bau. Ada kesan kepada daging dia, ada kesan kepada susu dia dan kepada peluh dia. Binatang-binatang dia peluh juga. Bila kita naik di atas belakang dia tu, peluh dia tu keluar kena kita. Jadi hak itulah dilarang. Kecuali setelah makan hak najis tu, lepas tu beberapa hari kita simpan dia, tak boleh makan hak najis tu, boleh makan hak molek beberapa hari, 2-3 hari. Kalau lepas pada tu kira-kiranya mengikut biasa tak ada bau. Jadi sehingga ayat tu kalau makan najis tu, kalau kita sembelih selalu terasa bau najis tu, bau. Sebab tu dia tak boleh. Nabi SAW ni mari ajar kita apa ni, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan kepada mereka at-tayyibat, yang baik-baik, khususnya makanan, minuman, hak molek-molek, hak tu dia halalkan, dan dia haramkan hak tak molek. Hak tak molek dengan hak busung, hak gapo tu tak molek lah. Itu dia haramkan, itu kerja dia lah, tugas dia. Jadi hak ni termasuk dalam bagaimana Nabi SAW nak haramkan atau nak mengelak umat dia daripada makan benda-benda yang khaba'is itu. Apa khaba'is itu? Termasuk dalam khaba'is itu hak ni, jalalah ini. Jadi kita kena cermat juga bab makanan binatang ni. Sebab ia akan menjadi makanan kita. Kalau tidak makanan pun kita akan jadikannya sebagai kenderaan. Tubuh kita, baju kita, seluar kita ni bau najis. Jadi kena jaga sampai gitu sekali dia ajar kitanya. Dan Nabi SAW tak boleh naik lah. Jadi tak boleh naik tu macam-macam lah pendapat ulama. Ada kata haram, ada kata makruh. Makruh, aku banyak kajian makruh lah. Begitu. Jadi kenderaan ni untuk perang, dan ke mana? Untuk perang pun sama juga. Jadi kita kena jagalah binatang-binatang tu nak dijadikan sebagai kenderaan tu, makanan dia kena jaga. Tapi kalau zaman sekarang tak ada dah jenis makanan-makanan gitu tu. Cuma dia jadi dia pada minyak dia pula, pada bahan-bahan dia gogol lain pula, pewangi dia kita kata pewangi kita nak suruh bau sedap jadi kelelah pula dah. Tak ada pasal kalau lagu tu. Nak suruh bau sedap, berbolah pewangi dalam kereta. Rupanya bahan yang dia guna tu tak apa. Mana kita kena selidik maksud sini. Hak kita nak guna tu kita kena selidik, jangan siapa membawa penyakit kepada kita. Jangan siapa kita kira zahir saja moleknya, jangan kira gitu. Kena kira juga dari sudut-sudut lain, kesan tak molek dia, kesan buruk dia. Misalnya kita kata kalau zaman sekarang ni minyak, minyak. Jadi minyak tu kalau siapa berasak jadi kau penyakit, jadi kau racun pun, janganlah hak lagu tu. Cuba carilah hak lebih selamat, hak lebih orang kata mesra dalam zaman ni, mesra alam. Pakat lagu tu. Tapi kalau mahal sangat tak boleh nak pilih hak lain, tak ada arah lah. Tapi kena jagalah setakat mana yang boleh. Jangan sampai memudaratkan kita sendiri dan memudaratkan orang lain. Jangan sampai gitu. Itulah maksud hadis ini. Pasal kenderaan ni kena jaga. Babun fir rajul yusammi dabbatahu. Ini bab orang yang bernamakan binatang dia. Boleh kau buat nama? Boleh. Nak ayat boleh. Dia pun nama cemek.
Cik Mek Awal, Awal kau bubuh nama Awal. Kuda dia nama Awal. Awal mari selalu panggil Awal. Kuda tina dia bubuh nama Cik Mek. Cik Mek mari selalu. Jadi kuda dia berpandai juga. Kalau sebut nama dia tu mari. Mesra dia. Bukan kuda saja, sebenarnya binatang-binatang ni pun dia ada juga reti tu sedikit sebanyak tu. Cuma reti dia tu tidaklah sampai halus seperti manusia, sehingga Allah SWT masih membenarkan lagi kita makan dia, sembelih dia. Tapi dia bukan tak ada langsung. Orang kata perasaan tu ada. Sebab itulah dalam Islam, binatang-binatang hak nak kita makan ni binatang kena orang Islam, kena terima dia Allah beri kita. Kalau tidak sampai itu tak boleh kita nak bunuh dia. Dia ada perasaan juga. Ada ketikanya lembu tu kita tengok jerit juga, tu biar air mata. Jadi hak lagu ni kalau boleh pun kena orang percaya kepada keesaan Allah, kekuasaan Allah, kejadian Allah. Ni hak dia, buat tadi dia lembu ni dia benarkan kepada kita. Orang yang tak percaya ke dia tak benar. Sebab tu kita tak boleh makan walaupun sembelih pun. Orang kafir sembelih tak boleh juga sembelih pun. Supaya kita betul-betul supaya kita sembelih tak boleh. Sebab apa? Dia kait dengan akidah. Sebab tu habu ini hak tu semata-mata. Kalau tidak tak boleh. Dia bukan sepuluh berat, bukan sepuluh jagung. Sebab kehidupan dia, tahap kehidupan lebih tinggi lagi daripada bijirin. Kalau jagung tak apa. Orang kafir jiwa kita ambil dia masuk tak apa. Sebab apa? Tahap kehidupan dia tu rendah. Hak ni tinggi ni. Tak boleh sampai kalau kita nak guna, nak makan pun dia kena percaya kepada Tuhan tu. Tuhan yang menjadikannya. Tuhan itulah yang benar kita. Kalau tidak sampai dia tak boleh. Sebab mereka pun binatang-binatang ni ada perasaan juga. Reti juga cara dia tu. Orang nak marah jadi liar dia. Mari nak bahas macam jadi liar. Cuba kalau jin tak. Ini bukan sepuluh gandum, sepuluh tebu ke, ataupun sepuluh berah ke. Tak reti mari, tak reti berlembut dengan orang. Ni tahap kehidupan dia tu lebih tinggi. Dengan sebab tu boleh kita nak nama hak ni ada faedah. Sebab dia boleh pergi, dia boleh hilang, dia boleh mari. Adapun kalau tebu tandas duduk situ nak buat nama warga dia tebu Cik Mek. Apa? Nak panggil dia. Nabi SAW tak akan ajar benda tak cerdik. Benda ada faedah. Kalau binatang dia boleh menghilang. Kucing kita misalnya, ke mana ni? Panggil nama dia mari sah. Oh enggak mari sah. Ada faedah lah tu. Mana ada faedah lah. Dia ajar saya. Lepas tu bubuh nama orang apa? Tak apa. Tapi kalau semolek-molek itu tak salah nama orang. Bubuh nama-nama lain lah. Macam Ufaid ni daripada Afr, tanah. Warna macam tanah misalnya. Kita boleh tak nak bubuh lagi nama lain. Tapi ada nama lah dia. Bila kita panggil dengan nama tu, dia perasa, dia tahu. Dia akan mari dekat kita. Boleh bubuh nama lagu tu. Tapi janganlah bubuh nama. Kalau bubuh nama ni, bubuh nama kan bubuh nama Muhammad pula. Orang Syiah ada lagu tu, buat kerja lagu tu. Dia bubuh nama Abu Bakar, bubuh nama Umar. Kau anjing dia, kau kuda dia, kau binatang dia. Lepas tu dia bahaya. Dia niat bahaya Abu Bakar. Bahaya Umar. Teruk dia tu. Lepas tu dia supah kau kapal supah. Dia niat supah Umar. Binatang dia sebut macam-macam. Hal tu tak boleh, haram kalau lagu tu. Kalau tidak, nama orang tidak maksud mengejek, nak menghina dia, tak apa, boleh. Tapi janganlah mana siapa dekat sangat, nyatuk sangat nama seseorang tu. Tak salah. Nabi SAW bubuh ni, dia bubuh nama hak lagu tu. Tanah misalnya, nama tanah, nama bunga ke, nama hak lagu-lagu tu lah. Paling tinggi. Tidak nama orang. Tapi nak bubuh nama tu boleh. Nak bubuh nama tu boleh. Aku naik gendong Nabi SAW, naik hemar.
Yang dipanggil Ufair. Siapa dia? Apa nama? Nabi sendiri. Jadi orang yang menamakan binatangnya orang di sini dalam tajuk tu Nabi sendiri. Jadi kalau Nabi bubuh nama kepada binatang dia, unta dia ada nama, kuda dia ada nama, orang lain pun boleh juga. Boleh juga. Tapi ada juga jenis-jenis binatang kita bubuh nama pun tak ada apa panggil. Masa dia rendah lagi. Rendah lagi. Kalau burung setengah-setengah burung tu cerdik kan. Burung tu ada beza-beza lah. Dia tidak sama keadaannya. Kalau kita kata mungkin kalau faedahnya gunanya untuk dia dengar, dia mari dengan sebab kita sebut nama, itu ada faedah. Ataupun sekurang-kurang faedahnya orang boleh tahu kat mana seekor yang dimaksudkan. Binatang tu dia tak reti pun kalau kita sebut nama tak mari, tapi sama-sama kita ni kalau sebut nama tu tahu kat mana satu daripada banyak-banyak tu. Ada faedah lah tu. Lagu tu tak apa lah tu. Boleh bubuh nama tu. Nak bubuh nama hema ke kepada hema ke kuda ke apa ke boleh berlaku. Jadi afrah atau afrah tu warna lagu mana? Warna merah keputihan. Merah bercampur dengan putih. Warna lagu tu. Ufair tu musaggar dia lah, isim tasghir bagi afrah tadi. Boleh bubuh nama. Begitu juga kita kenderaan ya. Ini berkenaan dengan kenderaan dalam perang. Kalau kuda tu kuda yang bagus, bila kita bubuh nama dia kena, kita panggil nama dia akan mari. Enggak mari. Atau kalau kita tiup visil dengan cara tertentu kita buat bunyi dia boleh mari. Itu cara baguslah. Ataupun dengan isyarat, dengan apa dia boleh faham. Molek benar kan lagu tu. Itu kalau zaman dulu hak pakai kuda, hak pakai unta sampai gitu. Kalau hak zaman ni tak ada makna semua tu. Tak ada makna. Babun fin nida' inda nafir. Seruan pada ketika istihar perang, panggil untuk pergi perang, itu nafir. Ya khailallah irkabi, wahai kuda Allah naik. Jadi ya khailallah, wahai kuda Allah di sini dipanggil begitu. Ini berkait dengan panggil juga tadi nama kan. Ini pun nama juga. Tetapi khailallah ini bukan makna kuda Allah. Di sini ada orang panggil, kalau kita belajar bahasa Arab tahulah, hadzaf mudhaf. Hadzaf mudhaf. Yang ni buah mudhaf. Cuba tengok dalam syarah kita ni. Ya khailallah irkabi ay fursanallah, wahai pasukan berkuda Allah. Mana orang Islam yang berjuang atas nama Allah ni kan dia jadi itulah yang dimaksudkan khailallah tu, fursanallah, wahai tentera berkuda yang berjuang kerana Allah. Khail yutlaqu 'ala al-afras wa 'ala al-fursan. Ada juga orang Arab guna khail ini, perkataan khail ini untuk kuda, dan dia guna juga untuk fursan, orang-orang yang naik kuda, penunggang kuda. Ada juga dia guna lagu tu. Jadi kalau kita ambil kira hak tu khail Allah, wahai pasukan tentera Allah, gitulah. Jadi ini cara nak panggil, nak panggil. Kalau dalam keadaan biasa, nak panggil biasa untuk nak jalan lain, lagu lain caranya. Ini bahasa isyarat.
bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat sama dia kalau kata khailallah, mana nak panggil nak pergi perang lah tu, kena cepat-cepat lagi dengan persiapan sebagai pejuang lah, sebagai pejuang. Jadi kalau kata ya khailallah irkabi, kalau kata lagi maknanya ajak pergi perang. Itu isyarat. Di bahasa isyarat ni dia berguna kepada sama-sama tahulah. Macam Zabella ni lah, kalau budak-budak main komputer, password sebut password tu tahu lah, boleh buka selalu, boleh kira selalu. Jadi ya khailallah irkabi, begitulah. Kemudian riwayat daripada Samurah bin Jundub, tapi riwayat ini tidak sahih, kerana ada beberapa orang perawi dia majhul, dan juga dhaif. Samurah bin Jundub kata Nabi SAW menamakan kuda kami, yakni pasukan berkuda kami, khailallah. Jadi bila kami dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan nak perang, begitulah dia panggil, sebut nama tu kita faham lah. Setengah-setengah tepat tu lah, setengah-setengah tepat. Kalau Palu Geduk lagu ni maksudnya gini, kalau Palu Geduk lagu ni maksudnya gini. Dia tahu, orang-orang itu tahu caranya panggil tu untuk apa. Begitulah juga ini apabila setujulah, dipersetujui belaka oleh orang, begitulah. Jadi Rasulullah SAW suruh kami, bila kami dalam keadaan ketakutan, mana nak perang lah, suruh kami jamaah, bersatu, bersama, dalam kumpulan, sabar dan tenang. Dalam keadaan ketakutan pun begitu, dalam keadaan nak perang pun begitu juga. Nabi SAW suruh kami begitulah. Lepas tu larangan daripada melaknat binatang. Sekat tu lah dia. Allahu a'lam.